Tentunya seterusnya kita akan bersama dengan rakan tugas kita Nazri Kahar yang ketika ini berada di Le Meridian di Kota Kinabalu Najib untuk melihat kepada reaksi dan juga bagaimana beliau akan membuat liputan berkenaan dengan makluman Majlis Akad Sumpah Ketua Menteri akan berlangsung pada hari esok jam 10.30 pagi di Istana Negeri Sabah. Haji tentunya Haji juga menunggu dan juga menantikan istilah akad sumpah tersebut pada hari ini seperti kami semua dan juga rakyat Sabah di luar sana, tetapi ia akan ditangguhkan pada hari esok. Bagaimana Haji melihat perjalanan dan juga proses angkat sumpah tersebut dan juga reaksi rakyat kepada mungkin Haji dah tinjau reaksi rakyat kepada pengumuman angkat sumpah yang akan berlangsung pada hari esok jam 10.30 pagi. Ya, Rizal dan Najib, sejak selesainya Pilihan Raya Umum Negeri Sabah pada hari Sabtu, semalam hampir kesemua mesej yang saya terima dan rakan-rakan media di Kota Kinabalu ini berlegar siapa yang akan dilantik oleh TYT Tun Johan Mahirudin sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Dan siapakah parti mana yang akan membentuk kerajaan. Biarpun keputusan yang kita dapat secara rasmi pada malam Sabtu itu jelas berpihak kepada Gabungan Rakyat Sabah, tetapi apabila pelantikan itu ditangguhkan hinggalah ke hari ini dan dapat maklumat terkini untuk dilantik ataupun pengumuman itu dibawa kepada hari esok. Jadi mesej dan juga rumours yang berlegar agak begitu fluid sekali. Antara perkara-perkara yang mendapat perhatian semalam adalah bagaimana Gabungan Rakyat Sabah, iaitu dua parti komponen utama iaitu Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, adakah sudah memuktamadkan siapakah calon Ketua Menteri mereka yang menjadi frontrunner pada waktu semalam, iaitu Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor, Adun Sulaman dan juga Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, Adun Lumak dari Barisan Nasional dan juga UMNO. Jadi ini antara nama yang menjadi perbualan semalam. Tetapi siapakah yang dipilih dalam gabungan GRS ini, kita tidak pasti. Sama adakah Datuk Seri Haji G memang mendapat sokongan majoriti di kalangan Gabungan Rakyat Sabah ini, ataupun mereka menyerahkan dua nama kepada TYT. Dan ada juga muncul beberapa perkara yang berkaitan dengan calon Ketua Menteri ini, seperti Datuk Masidi Manjun, Adun Karanaan yang agak popular di kalangan parti-parti politik, bukan hanya dalam Gabungan Rakyat Sabah tetapi dari pembangkang pun agak selesa dengan personaliti Datuk Masidi Manjun. Bukan orang baru, orang lama, tetapi begitu aktif di kawasan Ranau dan Karanaan ini, dan beliau perform ketika menjadi menteri beberapa penggal di bawah pentadbiran Datuk Seri Tan Sri Musa Aman. Jadi kita tidak pasti siapakah yang akan dilantik, dan menjelang tengah malam semalam apabila kita dah memasuki jam 10, jam 11, berlegar WhatsApp berkaitan dengan kemungkinan Datuk Seri Shafie Apdal juga membuat langkah, kerana Datuk Seri Shafie Apdal dan Warisan Plus tidak mengaku kalah lagi. Tidak mengaku kalah lagi sejak keputusan diumumkan secara rasmi pada awal pagi Sabtu. Jadi adakah move Datuk Seri Shafie Apdal ini ada noktahnya ataupun ia sedang berlegar sekarang? Itu yang bermain di pemikiran pemerhati politik rakyat Sabah dan juga wakil media. Kerana Datuk Seri Shafie Apdal dan juga Warisan Plus memiliki kerusi 32 kerusi. Kalau mereka dapat memujuk calon bebas tiga itu, kemungkinan menambah kepada 35. Bagaimana dengan Gabungan Rakyat Sabah, iaitu ada di dalam itu yang komponen utamanya seperti STAR dan juga PBS. STAR mendapat 7, PBS mendapat 7. Adakah STAR kekal dalam gabungan ini ataupun PBS kekal dalam gabungan ini? Semuanya ini diberikan kataupun rumours oleh pemerhati politik, dan bertebaranlah perbincangan sedang berlangsunglah di kediaman Datuk Seri Shafie Apdal. Warisan Plus sudah memanggil semua calon-calon dari seluruh Sabah berkumpul di Kota Kinabalu pada hari semalam. Jadi uncertain ini masih berlegar hingga ke hari ini, dan apabila kita mendapat maklumat penangguhan majlis mengangkat sumpah di kediaman Istana Negeri Sabah, jadi semuanya itu makin kuat, makin lantang, dan sebenarnya agak tidak selesalah bagi rakyat Sabah
yang saya jumpa semalam, rakan-rakan yang baru saja pulang mengundi dari kampung halaman masing-masing dan pulang semula ke KK untuk bertugas. Apa lagi nak, kami dah mengundi, kamu minta kami mengundi dalam waktu COVID, Rizal dan Najib, kami pulang. Dan kami sudah menunaikan tanggungjawab. Sabah pun dah memilih, tetapi Ketua Menteri bila nak dipilih, Kerajaan Negeri bila nak dipilih. Jadi semuanya ini agak menjengkelkanlah bagi majoriti rakyat Sabah dan juga rakan-rakan yang kami jumpa semalam di Kota Kinabalu. Dan pagi ini juga bangun-bangun pagi semua sudah pun membuka telefon masing-masing. Adakah rasmi akan berlaku majlis angkat sumpah seperti mana yang diwawarkan semalam. Hashimi dan Hasim berkampung di hadapan perkarangan Istana Negeri dan sehingga tengah malam maklumat tidak dapat disahkan walaupun pergerakan ada. Pimpinan utama Perikatan Nasional memasuki untuk menghadap Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahiruddin, tetapi tidak ada pengesahan siapakah dan bilakah waktu angkat sumpah. Okey.